Salam sejahtera, saya Cikgu LKY. Semoga semua murid dalam keadaan yang sihat. Okey, jadi kita akan bincang kertas 2 bahagian B soalan yang berkaitan dengan bab 4 jadual perkala unsur. Soalan 1. Belajar menunjukkan susunan elektron untuk atom E dan atom F. Okey, 2-1 yang ini 2-8-1. Soalan A1. Tulis susunan elektron untuk atom F dan namakan unsur tersebut. Jadi F adalah 281. Jadi 281. Unsur ini adalah natrium. Belajar boleh rujuk kepada jadual perkala unsur untuk mengetahui unsur apa. Okey, tuliskan bersamaan kimia untuk tindak balas antara unsur F dengan gas klorin. Jadi kita tahu bahawa unsur F ini adalah natrium, kita gunakan Na. Okey, bertindak balas dengan klorin. Apakah formula untuk klorin? Jawapannya Cl2. Okey, jadi menghasilkan apa? Natrium Na kahwin dengan Cl, jadi Na adalah bercharge positif, Cl adalah bercharge negatif. Jadi dapat NaCl. Lepas itu perlu seimbangkan. Cl ada 2, kita kena letak 2 di sini, kemudian 2 Na kita letak 2 di sini. Okey, selesai. Seterusnya, bandingkan kereaktifan unsur E dan unsur F apabila bertindak balas dengan klorin. Okey, ini adalah kumpulan 1. Jadi ingat, untuk kumpulan 1, saiz yang lebih besar dia lebih reaktif. Okey, jadi atom F ini adalah lebih reaktif. Rujuk jawapan, unsur F adalah lebih reaktif berbanding dengan unsur E. Kenapa? Kerana saiz. Okey, pertama kita terangkan kerana saiz atom dia lebih besar. Lepas itu, kerana saiz dia lebih besar, jadi jarak antara nukleus dengan elektron menjadi semakin jauh, lebih jauh dalam atom F. Akhirnya kerana dia sangat jauh, lebih jauh, jadi daya tarikan antara nukleus dan elektron dia menjadi lebih lemah. Okey, akhirnya atom F dia lebih mudah melepaskan satu elektron menyebabkan dia lebih reaktif. Okey, selesai. Lepas itu, satu unsur lain dalam kumpulan 1 adalah pepejau yang lebih lembut berbanding dengan unsur E dan F. Ramalkan kereaktifan unsur itu dalam tindak balasnya dalam gas klorin. Kalau dia lebih lembut, maka dia adalah unsur yang letak lagi bawah dalam kumpulan 1. Jadi, kereaktifan dia adalah kalau lagi bawah, dia lagi reaktif, dia lebih reaktif. Jawapannya, unsur ini dia lebih reaktif berbanding dengan unsur F dan unsur E. Okey, selesai kumpulan 1, kita tengok seterusnya. Okey, ini adalah radas untuk mengkaji sifat kimia unsur kumpulan 1. Terdapat 2 gambar raja. Okey. B1. Nyatakan 2 langkah berjaga-jaga yang perlu diambil untuk mengendalikan unsur 1, unsur kumpulan 1. Jadi pertama, kita jangan guna tangan untuk ambil logam alkali sebab sangat bahaya. Okey, jadi kita boleh guna forceps apabila mengambil logam alkali, dan juga bila buat eksperimen kita mesti memakai sarung tangan ataupun dan cermin mata keselamatan. Okey, jika unsur E digunakan dalam eksperimen 1 dan 2, huraikan dan tuliskan formula bagi tindak balas yang berlaku di 1 dan 2. Jadi 1 ini logam alkali bertindak balas dengan gas oksigen, formula dia O2. Dan 2 ini dia masuk ke dalam air. Okey, kita tengok 1 dulu. Kita boleh gunakan E, ataupun kalau kita tahu E adalah lithium, kita boleh juga gantikan E dengan Li. Okey, mana-mana pun boleh. Sekarang kita guna E dulu. Okey, jadi E campur dengan oksigen menghasilkan E2O. Okay, ataupun belajar boleh tulis kerana kita sudah tahu. Okay, mungkin macam ni lebih senang. Okay, kita boleh tulis lithium bertindak balas dengan oksigen dan menghasilkan Li kahwin dengan O. Jadi ingat, Li adalah bercharge positif, O adalah bercharge, dia bercharge positif. O adalah bercharge 2 negatif. Jadi tukar cincin, kita dapat LiO2. Lepas itu perlu seimbangkan bersamaan kimia. O ada 2, letak 2. Li 2 darab 2, 4, kita letak 4 di sini. Jadi dua-dua jawapan ini boleh dapat markah penuh.
Okey, huraikan persamaan kimia. Jadi kita bagi tahu 4E bertindak balas dengan 1 mol oksigen kerana tak ada nombor, jadi 1 mol oksigen menghasilkan 2 mol E2O. Okey. Seterusnya eksperimen 2, dia masuk ke dalam air. Jadi sekali lagi E dimasuk ke dalam air menghasilkan hidroksida alkali kuat, okay, EOH, kemudian gas hidrogen dibebaskan. Lepas itu letak 222 untuk seimbangkan. Okey, kadang-kadang belajar tak suka guna E, boleh, kita boleh guna Li. Jom kita cuba. Lithium Li bertindak balas dengan air, H2O, menghasilkan, guna anak panah. Okay, menghasilkan lithium hidroksida, Li positif, hidroksida OH negatif, tukar cincin, berkahwin, dapat LiOH. Lepas itu gas hidrogen dibebaskan. Gas ini yang menyebabkan letupan. Lepas tu kena seimbangkan. H tak seimbang, kita letak 2 di sini, maka ada 2O. Kita letak 2, 2 darab 2, 4H, betul 2O. Lepas itu ini kita letak 2 lagi. Okey, baik, jadi seimbang. 2. Minta maaf. Huraikan persamaan kimia ini senang saja. 2 mol E bertindak balas dengan 2 mol H2O menghasilkan H2O. Minta maaf. Menghasilkan 2 mol EOH dan 1 mol H2. Tak ada nombor, mewakili 1. Okey, selesai soalan 1. Kita teruskan dengan soalan 2. Mana pergi soalan 2? Soalan 2. Raja menunjukkan carta ahli perkembangan model atom. Ini bab 2, tingkatan 4. Okay, berikut adalah maklumat dia. Boleh mengaliri elektrik, perbejaan lembut, perlu simpan dalam minyak parafin, mempunyai lebih daripada 3 petala, okey, lebih dari 3 petala, dan bertindak balas dengan oksigen untuk menghasilkan oksida logam. Okay, lukiskan struktur atom bagi unsur yang menggunakan model atom modal yang telah dikenal pasti dalam raja di atas. Namakan unsur ini. Okay, unsur ini sebenarnya adalah unsur kumpulan 1. Jadi dalam unsur kumpulan 1 terdapat satu unsur yang mempunyai 4 petala, iaitu kalium. Jawapannya kalium, unsur dia namakan. Okay, baik, kita cuba lukiskan susunan elektron untuk kalium. Pertama, nukleus perlu dihitamkan. Kemudian kalium 2 8 8 1 2881. Okey, kemudian label tengah-tengah nukleus mengandungi proton dan neutron. Kemudian yang bulat-bulat ini adalah petala, yang tanda X ataupun tanda ini adalah elektron. Okey, 7 markah. Baik, seterusnya Raja menunjukkan susunan elektron bagi atom X dan atom Y. Atom X 2, 8, 7. Y banyak, tapi yang terakhir sekali, yang terluar sekali adalah 7 juga. Okey, namakan unsur X sekali lagi. Unsur X adalah 287. Boleh rujuk jadual berkala. Unsur X adalah klorin. Okey. Lepas itu bandingkan kereaktifan. Okay. Jadi ini adalah kumpulan 17. Kalau kumpulan 17 dia terbalik. Kalau saiz dia lebih kecil, maka dia lebih reaktif. Okay, kita bandingkan. Pertama, unsur X dia lebih reaktif berbanding dengan unsur Y. Okay, kenapa? Kerana saiz atom X ini lebih kecil berbanding dengan atom salah. Okay, atom X. Minta maaf, ulang. Saiz atom X ini lebih kecil daripada saiz atom Y. Okey, jadi daya tarikan antara nukleus dan elektron valence dia lebih kuat dalam atom X kerana saiz dia lebih kecil, jarak dia lebih dekat, maka daya tarikan dia lebih kuat. Akhirnya atom X ini lebih mudah menerima satu elektron. Jadi dia menyebabkan dia lebih reaktif. Ingat, kerana kumpulan 17, jadi dia 287, 7. Untuk 7, dia perlu menerima lagi satu elektron untuk mencapai susunan elektron oktet.
Jadi ini ada pembetulan sikit lah. Pelajar tolong betulkan jawapan ni. Okey, teruskan. Soalan C. Okay. Raja menunjukkan sebuah khabar udara yang diisi dengan gas W. Namakan gas W. Nyatakan sebab gas W digunakan dalam khabar udara dan bolehkah gas hidrogen menggantikan gas W di dalam khabar udara? Terangkan jawapan anda. Nyatakan kegunaan lain gas W. Okey, jadi apakah gas yang digunakan dalam khabar udara? Jawapannya gas helium. Okey, kerana gas helium adalah ringan dan rengai secara kimia. Okey, dan gas helium ini sudah mencapai susunan elektron helium. Okey, minta maaf. Kalau helium dia susunan elektron 2 plat yang stabil. 2 plat yang stabil. Kerana helium dia 2 saja. Okey, minta maaf. Betulkan. Okey, atom helium ini kerana dia sudah stabil, jadi dia tidak melepaskan, menerima dan berkongsi elektron dengan atom lain. Okey, dan di sini dia tanya, boleh tak gas hidrogen menggantikan gas helium? Gas hidrogen sangat ringan juga, tapi dia tidak boleh menggantikan gas helium. Kerana gas hidrogen ini mudah terbakar, mudah menyala. Okey, jadi selain kegunaan dalam khabar udara, gas helium juga boleh digunakan untuk mengisi balon kaji cuaca. Okey, baik, selesai soalan 2. Okey, kertas 2 bahagian C soalan 1. Okey, satu eksperimen telah dijalankan untuk mensiasat sifat oksida untuk unsur kala 3. Cara menunjukkan pemerhatian dia. Okey, untuk ini agak susah. Jadi konsep pertama belajar kena tahu ialah pertama, larutan natrium hidroksida adalah bersifat apa? So dia bersifat alkali. Bahan kimia natrium hidroksida bersifat alkali. Okey. Asid nitrik bersifat apa? Betul. Asid nitrik bersifat asid. Okey, jadi sekarang kita tentukan oksida ini apakah sifat dia. Okey. Jadi oksida W dia boleh larut dalam alkali. Dia boleh bertindak balas dengan alkali, maka dia adalah bersifat asid. Kerana asid boleh bertindak balas dengan alkali dan asid tidak boleh bertindak balas dengan asid dia sendiri. Okey, jadi W adalah asid, X tiada perubahan dengan alkali dan X boleh larut dalam asid. Jadi X ini adalah alkali ataupun dia adalah base. Seterusnya, dia dua-dua boleh. Oksida bagi Y dia dua-dua boleh, maka dia ada satu sifat, nama dia amphoteric. Okay, selalunya contoh aluminium lah untuk amphoteric. Okay. Baik, kita tengok soalan. Berdasarkan jadual nyatakan oksida bagi W, X dan Y. Susun ikut tertib nombor proton yang menaik dalam kadar kala 3. Okay, jadi kita sudah ramalkan kalau asid, kita boleh bagi klorin oksida. Manakala ini base, kita boleh bagi jawapan natrium oksida. Dan amphoteric hanya satu contoh sahaja, iaitu aluminium oksida. Dan tertib nombor yang menaik, ingat alkali di paling kiri, jadi X paling kiri, tengah-tengah Y dan kanan adalah asid. Okey, baik. Seterusnya, tuliskan bersamaan kimia bagi tindak balas antara oksida bagi X dengan asid nitrik. Jadi oksida X tadi kita cadangkan natrium oksida. Maka formula dia adalah Na2O campur dengan asid nitrik HNO3. Okay, Na berkahwin dengan NO3 menjadi NaNO3. Kerana Na adalah positif, NO3 adalah negatif. Lepas itu air dibebaskan, garam dan air dihasilkan. Okey, jadi nak kena seimbangkan, letak 2 di sini dengan 2 di sini. Okey, selesai. Seterusnya, kedua, bahagian C kadang-kadang kita ada minta huraikan eksperimen. Bagaimana eksperimen ini dijalankan di MAPMAU. Huraikan bagaimana eksperimen ini dijalankan di MAPMAU. Okey, ini prosedur dia. Idea dia adalah masukkan sukat dan tuang. Ingatlah, kena tulis isi padu dia dengan kepekatan dia. Berapa, 2 hingga 5 pun tak apa, tapi mesti tulis. Okey.
Sukat dan tuang 5 cm3 asid dan juga 5 cm3 larutan natrium hidroksida kepekatan kena nyatakan ke dalam 2 tabung uji yang berasingan. Kemudian tambahkan 1 suku ataupun 2 gram, mesti bagi kuantiti, 1 spatula serbuk oksida bagi W ke dalam setiap tabung uji. Hangatkan dan goncangkan kedua-dua tabung uji, kemudian rekod pemerhatian. Itu saja. Sangat senang. Kita rekod, kita tengok sama ada dia larut ataupun tidak dalam asid ataupun alkali. Kemudian ulang langkah 1 hingga 4 dengan menggunakan oksida X dan juga oksida Y. Okey, selesai. Dan kerana ini ada 5 markah saja, kalau ada markah lebih, mungkin pelajar kena tulis pemerhatian dia dan juga kesimpulan dia. Okey, soalan B. Natrium bertindak balas dengan oksigen untuk menghasilkan natrium oksida. Tuliskan bersamaan kimia. Okay, kita buat pertama dulu. Natrium Na bertindak balas dengan oksigen. Formula oksigen adalah O2. Menghasilkan natrium oksida. Jadi natrium oksida Na adalah positif, O adalah 2 negatif. Jadi tukar cincin dapat Na2O. Seimbangkan, O ada 2, O1 saja, letak 2. 2 darab 2, 4. Jadi kita kena letak 4 di sini. Maka dia adalah seimbang. Okey, hitungkan jisim bagi hasil yang terbentuk. Jadi kita nak hitungkan jisim bagi hasil ini. Okey, apabila 0.2 mol natrium bertindak balas dengan lengkap. Okey, 0.2 mol siapa punya? Natrium punya. 0.2 adalah Na punya. Okey, jadi markah pertama kita tulis nisbah dulu. Okey, Na kita rujuk persamaan kimia 4 Na, jadi ada 4 mol Na. Kemudian berapakah Na2O? Tengok belakang hasil dia 2 Na2O, jadi nisbah dia 2. Okey. Baik. Ini padam dulu, tak apa. Lepas itu baik. Okey, diberitahu 0.2 mol Na. Jadi letak di bawah dia. Sekarang ini kena berfikir. Okey. 4 menjadi 2. So dia telah cut into half. Bahagi 2. Macam mana 4 jadi 2? Bahagi 2. Jadi diberitahu 0.2 Na, jadi dia akan menjadi 0.1 mol untuk Na2O. Boleh? 4 dia menjadi macam mana 4 jadi 2? Dia bahagi 2. Jadi 0.2 pun sama, kena bahagi 2 untuk dapatkan mol bagi Na2O. Akhirnya ada mol untuk Na2O. Tentukan jisim bagi hasil dia. Ada mol darab. Yang ini adalah Na, ada 2. Na 23 darab 2. Dan O1 16. Okay, tekan kalkulator, dapat jawapan akhir. 6.2. Jangan lupa letak unit gram. Okay, soalan C. Soalan ini kena baca dalam subtopik unsur balihan. Unsur balihan digunakan sebagai mangkin. Namakan satu proses yang guna mangkin. Okey, nyatakan mangkin yang digunakan dan bagi tahu 2 sifat istimewa untuk unsur balihan. Okey, ini kena bacalah belajar. Pertama, contoh proses Haber, mangkin yang digunakan ferrum. Sifat istimewa ada 4 sebenarnya, tapi di sini bagi tahu 2 saja. Membentuk sepatian yang berwarna ataupun ion yang berwarna dan menunjukkan pelbagai nombor penoksidaan dalam sepatiannya. Okey, selesai soalan 3. Kita teruskan dengan soalan terakhir. Hilang soalan. Okey, soalan 2. Okey, jadual menunjukkan unsur U, V, W. Okey, yang manakah logam? Jadi ingat logam electron valence dia 1, 2, 3. Okey, ingat logam electron valence dia 1, 2, 3. Jadi yang manakah logam? Tengok belakang. Jadi yang logam 1, 2, 3. Jadi V dengan W adalah logam, manakala bukan logam adalah U. Okey, nyatakan kumpulan dangkala bagi unsur W, kumpulan dangkala dan terangkan jawapan anda. Okey, jadi atom W dia, jawapannya kumpulan 1 dan kala 3. Kerana atom W ini mempunyai 1 elektron valence, perkataan atom wajib jangan lupa letak. Dan 3 kala yang diisi dengan elektron. Okey.
Okey, soalan B. Boleh. Okey, unsur V dan unsur W boleh bertindak balas dengan air. Okey. Pertama, tuliskan bersamaan kim apabila unsur ini bertindak balas dengan air. Soalan ni telah kita bincang di atas, jadi saya bagi jawapan terus. V masuk air menjadi alkali, VOH dengan gas hidrogen dibebaskan. Kemudian letak 222 untuk seimbangkan. Okey, bandingkan kereaktifan V dengan W apabila bertindak balas dengan air. Terangkan jawapan kamu. Okey, ini kumpulan 1. Jadi saya pernah bagi tahu untuk kumpulan 1, kalau saiz dia lebih besar, dia lebih reaktif. Jadi W saiz dia lebih besar. Jadi W dia lebih reaktif. Okey, jawapannya W lebih reaktif daripada V kerana saiz atom W adalah lebih besar. Kalau dia lebih besar, jadi daya tarikan dia antara nukleus dengan elektron atom W menjadi lebih lemah. Akhirnya atom W lebih senang melepaskan elektron. Okey, 4 markah. 4 markah. Akhir sekali perlu huraikan eksperimen untuk mengkaji kereaktifan bagi unsur V dan W dengan air. Okey, jawapan anda kena mengandungi perkara ini. Jadi gambar 2 markah, simple saja, basin, air, kemudian logam alkali dimasukkan ke dalam air. Prosedur pun agak senang untuk eksperimen ini, iaitu potongkan unsur V ataupun W menggunakan pisau dan forceps. Okay, keringkan minyak pada logam alkali menggunakan kertas turas. Kemudian letakkan V di atas permukaan air dan catat pemerhatian dia. Okay, ulang langkah 1 hingga 4 menggunakan W. Okay. Dan kerana markah dia lebih, jadi untuk keselamatan, untuk selamat kita tulis pemerhatian juga. V dia kurang reaktif kerana saiz dia kecil, jadi dia bergerak belahan dengan nyalan merah di atas permukaan air. Dan W sebenarnya adalah natrium kerana 281. Jadi W ini dia reaktif sikit, jadi dia bergerak cepat dengan nyalaan kuning di atas permukaan air. Okey, so selesai. Selesai. Jadi itu saja untuk soalan dalam tingkatan 4 bab 4. Okey, harap video ini boleh membantu murid-murid lebih memahami bab ini. Okey, sekian, terima kasih.